Dina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in, wa khususan ila hadrati Syekh Abu Abdullah Husain bin Muhammad Nasir bin Muhammad Taib Al-Mas'udi Al-Banjari bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya, kerana Allah selalu mengizinkan kita berada di tempat yang baik dan tempat yang mulia seperti majlis ilmu ini. Moga-mogalah Allah istiqamahkan kita sentiasa berada di tempat yang baik, sehinggalah diambil nyawa kita dalam keadaan yang baik, dan akhir sekali dimasukkan kita ke dalam tempat yang terbaik, iaitulah syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu. Yang amat-amat disanjungi para asatizah, halim-halim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada pagi ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita, muka surat yang kedua. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, wa salatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihil zalam, yang artinya bermula rahmat Allah dan salamnya atas Nabi yang sebaik-baik manusia, dan atas keluarganya dan segala sahabatnya mereka itu. Beberapa pelita yang menunjukkan pada malam yang sangat kelam. Sama situ kan? Betul. Khairil anam. Jadi kita sambung wassalah dengan wassalam ni, kita dah syarah dah hari tu, iaitu makna wassalah dengan makna rahmat daripada Allah. Kemudian salamnya makna kata keselamatan yang Allah kurniakan ke atas siapa dia? Ala khairil anam. Ala ni maknanya atas. Khairi maknanya sebaik-baik. Al-anam iaitu manusia. Ala khairil anam iaitulah atas sebaik-baik manusia. Siapa dia sebaik-baik manusia? Tak lain tak bukan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah menjadi wajib hukumnya kepada kita bahawa meletakkan bahawa manusia yang paling hebat, paling baik, paling yang positif lah, yang elok apa semua, kena letak kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sepakat kata ulama, ittifaq, sekiranya ada orang dia kata ada orang lebih baik daripada Nabi Muhammad, jatuh kufur akan dia, jadi kafir serta merta. Walaupun cakapnya dalam bentuk gurau-gurau, tak boleh. Sebab apa? Sebab memang ini bukan perkara gurau, ini perkara akidah. Jadi bila perkara akidah tak boleh buat main. Jadi makna kata kena pegang bahawa yang paling terbaik Nabi kita, Nabi Muhammad.
Mu taksub dengan parti politik ke taksub dengan tokoh mana-mana, jangan lebih daripada Nabi Muhammad. Ni kata Perdana Menteri lagi bagus daripada ni Nabi Muhammad. Habis. Jadi kafir cakap gitu. Kan? Jadi inilah yang disebut sebagai khairil anam. Kenapa Nabi ni jadi khairil anam, sebaik-baik manusia? Pertama sekali kerana Nabi ni sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu sekalian Nabi dan penghulu sekalian Rasul. Dia makhluk dalam banyak-banyak kategori makhluk. Makhluk ni banyak lah. Manusia makhluk, pokok makhluk, bukit bukau makhluk, batu-bata makhluk, apa lagi, binatang-binatang makhluk, kan, malaikat, jin dan semualah, syurga, neraka, semua makhluk. Dalam semua makhluk-makhluk yang Allah cipta ni, makhluk yang paling terbaik sekali ialah bernama manusia. Manusia tu makhluk yang paling terbaik. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Berlaku satu kisah antara Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Imam Syafi'i anak murid, Imam Malik ni tok guru pada Imam Syafi'i. Satu hari ada satu orang lelaki ni, dia kata ke bini dia, kalaulah malam ni bulan lebih cantik daripada muka bini dia lah, dia kata, maka jatuh talak. Tak ada kerja dia pergi cakap gitu. Jadi dia kata kalau muka bulan malam ni lagi cantik daripada muka bini dia, jatuh talak. Kebetulan malam tu bulan cantik sungguh, bulan purnama, macam kat bendera tu lah, kan. Jadi bulan tu, malam tu memang lawa. Jadi bila lawa, persoalan timbul, jatuh ke tak jatuh talak. Sebab tengok malam tu, bulan tu memang cantik. Jadi jadi pening lah kepala dia, sama ada jatuh ke tak jatuh talak ni. Kalau jatuh macam mana kira? Anak ni bini kat rumah ni. Jadi dia pun pening-pening kepala, keluar daripada rumah, pergi carilah tok guru waktu tu Imam Malik. Nak pergi cari Imam Malik. Dalam perjalanan jalan terserempak dengan Imam Syafi'i. Waktu tu Imam Syafi'i ni usia muda lagi, sebab Imam Syafi'i tengah mengaji dengan Imam Malik. Jadi bila terserempak, Imam Syafi'i tegur menegur, tanyalah nak ke mana. Nak pergi jumpa tok guru lah, Imam Malik. Sebab apa? Nak tanya ni, semalam aku duk sebut bulan, kalau bulan lagi cantik daripada muka bini aku, jatuh talak. Kebetulan malam semalam bulan tu memang sungguh cantik. Jadi aku nak tahulah jatuh ke tak jatuh talak ni, sebab aku dah lafaz, kata dia. Jadi kata Imam Syafi'i, tak jatuh. Imam Syafi'i kata tak jatuh. Tak apalah, dia pun teruskan perjalanan. Sampailah bertemu dah Imam Malik di rumah Imam Malik. Jadi bila tanya soalan yang sama ditujukan pada Imam Malik kata jatuh. Imam Syafi'i kata tak jatuh, Imam Malik kata jatuh. Jadi maksudnya sini, anak murid kata tak jatuh, tok guru kata jatuh. Kalau kita mesti ikut tok guru lah, kenapa? Imam Malik kata jatuh. Kata pemuda ni, dia mungkin dia pening, lagi pening dia. Tadi pening dah keluar rumah tadi, nak dengar pula yang ni kata tak jatuh, ni kata jatuh, lagi tambah pening dia. Jadi Imam Malik kata, kenapa muka pelik tu? Tak adalah, tadi masa dalam perjalanan tersempak dengan Syafi'i, dia kata. Lepas tu aku tanya soalan yang sama, lepas tu apa jawab Syafi'i? Kata Imam Malik, kata dia tak jatuh. Imam Malik kata, tak jatuh. Apa hujah Imam Syafi'i kata tak jatuh? Imam Malik tanya. Imam Syafi'i kata, manusia ni macam mana rupa pun tetap lebih cantik daripada segala-galanya, lebih cantik daripada makhluk-makhluk yang lain.
Nak dalilnya dia baca ayat tadi lah, laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik kejadian yang Allah cipta ialah manusia. Bila dengar tu Imam Malik kata anak murid aku ni betul, Imam Syafi'i betul, aku silap, kata Imam Malik. Lepas tu kata Imam Malik kepada pemuda ni, lain kali kalau ada apa-apa persoalan, mu tanya dulu Imam Syafi'i, baru mu tanya aku, kerana Allah perluaskan ilmu kepada Imam Syafi'i. Tu imam kita lah, mazhab kita. Hari ni tak nak ikut dah Imam Syafi'i. Dia kata kita kan ada Nabi, buat apa ikut Syafi'i? Kita ikut Nabi. Lagi kau hajar dia panggil PE. Lagi kau hajar, ingat apa? Ingat Haji PE kait sawit. Itu tak apa. Ini Imam Syafi'i tak setarah dah dengan kita ilmu dia. Amal lagi tak payah kata. Jadi makna kata benarlah, sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik kejadian tak lain tak bukan makhluk itu bernama manusia. Kenapa manusia ni lebih baik daripada makhluk-makhluk lain ni? Sebab manusia hidup dua alam, kan? Iaitu alam jasad, ini alam kita sekarang ni, dan satu lagi dipanggil alam ruh. Dalam jasad kita ni ada ruh. Tak ada ruh tak datang pagi ni, kan? Jadi makna ada dua, ada jasad, ada ruh. Dua alam kita duduk serentak. Kalau makhluk lain tak, dia satu alam. Binatang satu alam, alam nyata saja. Pokok, bukit, bukan, alam nyata saja. Malaikat alam gaib saja. Malaikat jin alam gaib. Dia tak duduk dalam alam nyata ni, melainkan dengan izin Allah lah. Kadang-kadang malaikat boleh jelma dalam bentuk manusia, itu dengan izin Allah. Tapi pada sudut tempat yang dia duduk memang alam tu saja. Tapi kita ni dua-dua tempat kita duduk. Alam jasad pun duduk, alam roh pun duduk, alam zahir pun duduk, alam batin, alam gaib pun duduk juga. Tu hebat manusia. Jadi boleh faham setakat ni? Boleh. Kalau boleh nak tanya soalan, sambung kata boleh. Jadi nak tanya, jadi kalau katalah manusia ni yang terbaik, jadi antara manusia dengan malaikat, siapa lagi hebat? Manusia dengan malaikat, mana lagi hebat? Bunyi sia-sia belakang. Manusia lah dia jawab ya. Manusia. Dan antara kita dengan malaikat maut? Super salah agak nak jawab. Dia kata nak kata kita hebat, takut dia tunggu belakang. Tu cerita. Baik, tapi betul lah, memanglah manusia dah lagi hebat, kan? Tapi main datang ke dia bagi salam sadaqallah kita. Tapi nak ceritanya dah memang itulah tugas dia lah, ambil kita. Tapi gitulah. Sebab itulah malaikat ni dia malu dengan orang yang lagi malu kepada Allah. Kita taat sungguh perintah Allah, malu kepada Allah, nak buat maksiat, malaikat terlebih malu kepada kita. Datang nak ambil nyawa pun segan-segan. Sebab apa? Sebab manusia ni hebat. Apa lagi manusia hebat? Kerana malaikat sehebat-hebat malaikat. Malaikat ni masa Nabi pergi Isra' wal Mi'raj, Nabi nampak ada malaikat yang sujud-sujud je. Nabi tanya ke malaikat Jibril, sejak bila dia sujud? Sejak mula dia dicipta. Bila Allah cipta dia saja, Allah perintahkan dia sujud, sampailah tak bangkit-bangkit. Kita boleh sujud tak bangkit-bangkit? Tengok kawan sebelah lamanya sujud. Sudah. Jadi apalah ni? Tolak-tolak lah upah tidur. Ingatkan apa? Nak tidur punya. Ada. Jadi malaikat sujud lama. Ada malaikat yang kiam, berdiri dalam semayang macam kita buat ni. Diri je. Ada yang rukuk je, ikut perintah Allah. Sebab tu perbuatan semayang ni sebenarnya perbuatan malaikat di langit. Kata Allah, kamu suka ke wahai Muhammad tengok perbuatan malaikat ni? Kata Nabi, sukalah. Kalau begitu ambil semua sekali. Ambil daripada diri, pada rukuk sampai ke sujud, sampai ke tahiyat, apa semua tu. Ini sebenarnya perbuatan malaikat. Jadi lagi sekali, malaikat buat satu, kita buat semua. Malaikat yang sujud buat sujudnya, kita bukan sakat sujud.
diri semua kita buat. Kalau buatnya dengan sempurna betul-betul lah, kan? Dan jadi manusia ni makhluk paling hebat. Tapi kita kena faham, maksud yang kita cerita ni, manusia ni makhluk paling hebat, bukan paling besar. Paling besar Arash paling besar dah, makhluk paling besar. Kita kecil je, tapi kecil-kecil tu kalau bertakwa pada Allah, makna kata jadi sangat-sangat hebat. Jadi sebab lagi kenapa manusia ni jadi hebat, kerana dalam manusia ada Nabi dan Rasul. Makhluk lain mana ada Nabi Rasul? Malaikat tak ada Nabi Rasul. Hatta kata ulama, jin pun tak dilantik Nabi dan Rasul. Paling tinggilah makhluk jin boleh capai dia punya makam, iaitu wali. Jin ada wali, tapi tak ada Nabi, tak ada Rasul. Manusia bukan sakat sampai ke wali, sampai ada yang dilantik jadi Nabi, dilantik jadi Rasul. Hebat manusia. Dan bila manusia tu ada Nabi dan Rasul, kena pula dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul tu ada jadi kekasih Allah yang paling hebat sekali, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena faham kedudukan kita, bahawa Allah jadikan kita manusia ni satu bentuk kemuliaan, maka wajib ke atas kita rasa bersyukur. Jadi pula manusia dipilih Allah menjadi orang yang beriman. Kita bukan kita minta, betul tak? Ada masa nak keluar perut mak dulu, malaikat tanya, nak jadi mana satu ni? Jadi Islam ke, Hindu ke, Buddha ke, Yahudi ke, Kristian? Tak boleh pilih. Keluar tu ikutlah yang Allah dah tetap. Mujur kita keluar, ayah kita kai kopiah, mak kita kai tudung. Kalau keluar wek 3 lantai dahi macam nampak? Mak pula Yemennya. Ada sudah dia kata, mana datang? Nak buat macam mana? Itulah yang berlaku di luar. Orang yang bukan Islam, yang kafir. Allah dah tetap dia jadi kafir. Kalau Allah bagi hidayah dalam perjalanan hidup dia, nampaklah cahaya kebenaran. Kalau tak, sampai kesudahlah jadi kafir. Yang kita pun bukan kompom-kompom mati Islam, lahir ya Islam dah. Itu kompom dah, kita memang lahir Islam. Tapi persoalan mati. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, kata Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan haqqa tuqatih, sebenar-benar takwa. Barulah Allah jawab, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Makna ayat ni, kalau kamu tak sungguh-sungguh bertakwa pada Allah, takut-takut kamu mati bukan dalam keadaan Islam. Tu. Sebab tu dalam soal agama dia tak boleh buat lebih kurang, tak boleh buat main-main. Lagi-lagi dalam masalah soal akidah. Nanti dalam kitab kita ni bicara bab yang pertama ialah bab akidah, yang ni sifat 20. Waktu tu ngajilah sungguh-sungguh, bawa habislah keluarga semua. Dia sebenarnya gini, orang perempuan memang tak wajib pergi ke masjid surau. Yang mendekati wajib ni orang lelaki. Walaupun ada pandangan sunat, tapi ada juga pandangan yang mengatakan wajib solat jemaah di masjid, ataupun solat jemaah yang di tempat dibuatkan jemaah macam surau dan sebagainya. Tanpa ada urusan yang menghalang. Kalau orang perempuan pada asalnya tak, kan? Orang perempuan duduk rumah. Orang lelaki wajib datang kuliah mengaji. Kemudian buat apa? Lelaki kita ni nak balik wajib kena ajar pada isteri dan anak-anak. Sini tok guru ustaz dah tolong buka kitab, kita balik buat balik kitab, buka pula kitab kat rumah. Kena ajar, wajib ajar isteri dan anak. Tapi tak apalah, nak balik-balik buka-buka kitab, terbalik kitab. Anak pun tegur terbalik tu ya. Makna ceritanya dia tak pandai nak menyampai lah. Dia faham, angguk dah, faham. Bini tanya dah, tadi belajar benda? Tahu tadi faham. Kena nasi lemak tak faham dah. Jadi dia tak gerti nak menyampai. Dia tak semua orang begitu. Kadang ada orang dia alim, ilmu banyak, tapi tak gerti nak cerita kat orang pula. Nak menyampaikan tu tak pandai. Kalau menyampai, orang tu asal faham jadi tak faham.
Lagi susah pula kan. Jadi kalau macam tu, yang tu kena bawa isteri dan anak-anak, supaya isteri anak-anak tu terus belajar dengan guru tu terus sama-sama. Ini dak dihantar bini ya. Tu dia patah balik. Dia kata wakil dah. Allahu akbar. Ni teruk lagi. Baik. Jadi itu maknanya sebaik-baik penciptaan ialah manusia, kerana dalam manusia itu ada Nabi dan Rasul. Dan sebaik-baik Nabi dan Rasul itu iaitu kekasih Allah, Habibullah, yakni baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Nabinya paling dikasihi Allah, ini bermakna umatnya umat yang paling dikasihi Allah. Sekali lagi keberuntungan yang sangat besar pada kita, kerana kita dilahirkan sebagai umat yang paling Nabi yang paling dikasihi Allah. Bukan kita boleh pilih. Bukan tanya nak lahir zaman Nabi mana. Tahu-tahu Allah lahirkan kita di zaman Nabi Muhammad, walaupun kita tak pernah bertemu Nabi Muhammad. Masa mengaji kat pondok dulu, mengaji apa ni lah bab sirah kan, untuk guru ceritalah tentang perjuangan Nabi apa semua. Jadi ada anak murid ni, Datuk Guru kenal lah anak murid jenis macam mana kan. Jenis bagus. Dan dalam pondok ni bukan semua bagus. Ada yang okey, ada yang masalah kan. Ada yang jenis semayang lambat dia sampai. Sampai boleh tubuh lah persatuan masbuk. Mana kata masalah. Jadi Tok Guru kenal mana anak murid masalah, mana anak murid okey. Tok Guru kenal. Jadi tengah-tengah mengaji, tiba seorang anak murid ni, dia ni masalah sikit. Dia pun kata, Tok Guru, kenapalah Allah tak ciptakan saya, tak lahirkan saya masa zaman Nabi? Tok Guru tanya, awak? Tak adalah, mesti saya akan pertahankan Nabi. Saya berjuang dengan Nabi, berjihad dengan Nabi. Dan Tok Guru kenal anak murid. Tok Guru pun tengok atas bawah. Tok kata, iya ke? Tantang hang tu Abu Jahal. Mana kita nak tahu dah. Kalau nak kira hidup zaman Nabi, Abu Jahal hidup zaman Nabi. Abu Lahab hidup zaman Nabi. Abu Lahab tu lah, bukan orang lain. Abu Lahab tu pakcik Nabi. Nama betul dia Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Bukan orang lain, pakcik Nabi. Darah ni mengalir dengan darah Nabi sama, tapi dia tentang Nabi. Nampak? Lawan Nabi. Jadi bukan persoalannya dapat jadi zuriat Nabi ke tak zuriat Nabi. Bukan persoalannya hidup zaman Nabi ke tak hidup zaman Nabi. Persoalannya ikut Nabi atau tak ikut Nabi. Walau mu zuriat Nabi, nama Said Sharifah, tapi tak ikut Nabi, tak ada benda. Kita bukan nama Said, bukan nama Sharifah, nama biasa je. Tapi ikut Nabi, insya-Allah boleh duduk dengan Nabi dalam satu syurga yang sama. Moga-moga. Tu. Bukan mesti kena hidup zaman Nabi. Tak hidup zaman Nabi tak apa, tapi memanglah satu keuntungan siapa hidup zaman Nabi dapat lihat wajah Nabi. Tapi tak untung juga kalau hidup zaman Nabi tapi lawan Nabi. Yang penting walaupun kita tak hidup zaman Nabi sekarang, tapi insya-Allah kita ikut apa yang Nabi bawa, apa yang Nabi ajar. Tu. Baik. Kemudian sambung sikit lagi. Bunyi makin kuat tu. Wa ala alihi. Wa ala alihi. Wa ala alihi tu benda. Wa tu dan ala tu atas, ali tu keluarga, hi tu nya. Dan atas ahli keluarganya. Ni kita bicara keluarga tadi. Jadi macam mana nak tahu ahli keluarga Nabi ke tak ahli keluarga Nabi? Kalau dalam bahasa kebiasaan kita biasa dengar ni disebut ahlul bait. Ahlu tu ahli lah, bait tu rumah, ahli rumah. Maknanya maksud ahli rumah ialah ahli keluarga Nabi. Dia ada syarat. Syarat dia dua. Nak tahu dia ni ahli keluarga Nabi ke tak, syaratnya dua. Yang pertama, syarat pertama, mestilah darah keturunan Bani Hashim. Bani Hashim tu maknanya Tok Nabi lah, darah keturunan Nabi. Darah yang mengalir dalam badannya mesti sama dengan darah yang mengalir dalam badan Nabi. Sama ada ke bawah, masuk ke bawah tu Nabi, anak Nabi cucu cicit sampai ke bawah, atau ke tepi, dari maksudnya sepupu, saudara dan sebagainya, atau ke atas. Ayah Nabi, atuk Nabi. Dalam pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kita kena jawab ayah dan ibu Nabi masuk syurga.
walaupun waktu tu Nabi belum bawa Islam. Jangan terikut dengan pandangan-pandangan yang menyesatkan, yang mengatakan ayah Nabi dengan ibu Nabi ke neraka. Oi, berat cakap gitu. Nah, sehingga ulama perhalus dalam bab ni. Abu Talib kan, kenal Abu Talib? Bukan pakcik Talib. Abu Talib tu pakcik Nabi, ayah kepada Saidina Ali. Kan? Kalau kita dengar riwayat kisah, Abu Talib tak mengucap 2 kalimah syahadah sampai ke akhir hayat dia. Tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah memperhalusi dalam bab ni. Mereka kata jangan kata Abu Talib dibakar dalam api neraka. Jangan kata Abu Talib mati sebagai kafir. Lepas tu kita serah pada Allah. Boleh jadi pada sisi zahirnya dia tak mengucap, tapi sisi hati mungkin dia beriman. Mungkin. Nak kita serah pada Allah. Itu pertama. Yang kedua, kata ulama ahli sunnah wal jamaah, kerana menjaga hati baginda Nabi SAW. Sebab dalam ramai-ramai yang paling disayangi oleh Nabi, antaranya ialah pakciknya Abu Talib. Sebab Nabi ayah tak ada dalam perut kandungan, ayah tak ada dah. Lepas tu baru umur 6 tahun, mak pula tak ada. Kan? Lepas naik 8 tahun, tok tak ada, apa semua tak ada. Jadi yang jaga dia pakcik dia. Daripada kecil sampailah dia besar. Jadi hidup bersama dengan pakcik dia apa semua. Tiba-tiba kita cakap pakcik Nabi masuk neraka. Kalaulah Nabi ada depan kita, adakah Nabi akan terasa hati? Adakah Nabi akan mengalirkan air mata dia? Kalau kita buat Nabi menangis, kita ni jadi apa? Derhaka pada Nabi. Nak? Kalau kita buat mak kita menangis, kita jadi anak derhaka. Buat Nabi nangis, kita boleh jadi umat derhaka. Jadi kata ulama, jaga adab kita, maka jangan kita bicarakan hal ni. Jangan kita katakan bahawa Abu Talib pun masuk neraka apa sebagainya. Itu kita serah pada Allah. Nah, itu serah pada Allah. Dan tak jadi masalah pun. Bukan soal masalah kita duk sibuk Abu Talib masuk neraka tak masuk neraka, dia masuk neraka. Kerana susah. Jadi tak payah sibuk yang tu, diri kita. Nah, jadi syarat pertama mestilah darah keturunan Bani Hashim. Syarat yang kedua, mesti beriman kepada Allah dan Rasul sampailah ke akhir hayatnya. Hayatnya sini maknanya hayat orang tu, bukan hayat Nabi, hayat dia. Jadi walaupun Abu Lahab ni darahnya darah, kalau ikut DNA dia, darah tu darah Nabi dalam badan dia, tetapi sebabkan dia tak beriman pada Allah dan Rasul, maka dia tidak termasuk dalam kategori Ahlul Bait. Jadi begitu juga lah ulama jawab, termasuk zaman hari ni. Siapa-siapa yang dia ni, dia mengklaimkan bahawa dia ni nasabnya sampai ke Nabi, namanya ada Said ataupun ada Syarifah, tetapi dia tak ikut apa yang Nabi bawa. Nah, malah apa yang ulama bawa dia tentang, apa yang Islam kata dia tentang, yang dia bawa pula perkara maksiat dan sebagainya, maka dia juga tidak termasuk dalam kategori Ahlul Bait walaupun namanya Said atau Syarifah. Tak kira nama, ni mesti wajib ikut Nabi dulu. Tu maksud dia, kata ulama. Nah, jadi tu dua syarat. Kemudian menjadi perbincangan di kalangan ulama, adakah isteri Nabi juga dikira ahli keluarga Nabi? Kalau ikutkan, isteri Nabi bukan darah keturunan Nabi, sebab dia orang luar daripada keluarga yang lain. Ya tak? Jadi setengah pandangan ulama yang kuat mengatakan isteri-isteri Nabi termasuk di dalam ahli keluarga Nabi kerana percantuman hubungannya dengan Nabi. Dan isteri-isteri Nabi adalah ummahatul mukminin, maksudnya ibu-ibu kaum orang yang beriman. Maksudnya selepas Nabi wafat, tak ada siapa boleh pergi menikah dengan isteri-isteri Nabi. Kerana apa? Kerana semua isteri Nabi adalah ibu kepada orang beriman. Sebab tu mak kita bukan seorang je. Mak kandung kita ia seorang tu, tapi mak kita lagi semua orang beriman, ialah isteri-isteri Nabi, itulah mak itu. Nah, sebab isteri-isteri Nabi ni adalah ibu kepada orang-orang yang beriman. Selesai bahagian ahli keluarga. Kemudian wasahbihi masabihi zalam. Kita habiskan tu dah. Bau sedap makan bila habis dah. Wasahbihi masabihi zalam. Yang terakhir. Dan dia kata, dan atas ahli keluarga Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi. Sahabat pula, macam mana nak confirm dia ni sahabat ke tak sahabat? Macam mana nak tahu dia ni termasuk dalam kategori sahabat atau tidak?
Sahabat Nabi setengah riwayat kata jumlahnya 124,000 orang. Ramai. Yang dimakamkan di perkuburan Baqi' di dekat Madinah sebelah Masjid Nabawi tu hampir dekat 10,000 orang. Dan selebihnya meratalah. Nah, yang antara yang terjauh di negara China ada seorang sahabat Nabi. Nabi suruh dia sampaikan dakwah Islam, nak sampai negara China, akhirnya dia duduk sana ngajar tentang Islam, meninggal sana. Seorang sahabat Nabi. Sebab tu kalau kita nak mendabik dada, kadang-kadang kita malu juga dengan orang Cina sebenarnya. Sebab yang terima Islam dulu Cina, Melayu kemudian. Cina terima Islam dulu, tapi Cina Muslim lah kan, bukan Cina yang sini ni. Jangan Cina Muslim betul kan. Ada. Baik. Jadi sahabat Nabi dia 3 syarat. Syarat yang pertama, dia mesti hidup di zaman Nabi. Itu syarat pertama. Mesti hidup di zaman Nabi. Kalau dia tak hidup zaman Nabi, tak boleh dikira syarat, tak boleh dikira sebagai sahabat. Itu pertama, mesti hidup zaman Nabi. Apa maksud hidup zaman Nabi? Yakni hidup di waktu Nabi sudah dilantik jadi Nabi sampai Nabi wafat. Maknanya start bila? Start Nabi umur 40 tahun sampailah 63 tahun. Jadi jumlahnya 23 tahun. Dalam tempoh 23 tahun tu lah, di hidup zaman tu baru dia kena syarat pertama. Tapi belum confirm lagi sahabat, baru syarat pertama saja lepas. Kemudian syarat yang kedua, dia mesti beriman dengan Allah dan Rasul sampai akhir hayat, macam tadi juga kan? Sebab ada je dalam cerita Isra' wal Mi'raj, asal dia dah beriman dengan Allah dan Rasul, mengucap 2 kalimah syahadah apa semua. Lepas tu bila Nabi turun daripada langit, lepas balik daripada Isra' Mi'raj, Nabi cerita tentang Nabi naik ke langit lah, naik burak lah, tengok syurga apa semua ni. Ada di kalangan mereka yang asalnya sudah beriman, tiba-tiba dengar cerita ni, dia ragu. Dia kata, Muhammad, kalau sebelum-sebelum ni apa yang hang cerita aku percaya lah. Tapi bila hang kata hang pi ke Masjidil Aqsa dalam masa 1 malam, siap naik ke langit lah, apalah, nampak malaikat apa semua, yang ni berat, dia kata. Oh, ni berat, susah aku nak percaya. Nampak? Dia tak percaya. Bila tak percaya, murtad. Padahal asal dah jadi sahabat dah pada kali-kali awal, tapi akhirnya dia tinggalkan, tak percaya pada Nabi, akhirnya murtad, hilang nama sahabat. Itu tak termasuk dalam kategori sahabat. Dia cerita tentang Isra' Mi'raj ni sikit lah kan. Ada seorang ustaz ni, dia cerita dalam kuliah dia, dia dapat peluang, ni Ustaz Manis nama dia. Dia dapat peluang ke Turki untuk melihat sendiri artifak tinggalan Rasulullah. Jadi yang mereka pamer-pamerkan ini barang Rasulullah ni, pedang, benda ni tak boleh bohong. Sebab Nabi dalam hadis, Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku, maka tempat-tempat duduknya dalam neraka. Jadi nak mengaku ni pedang Nabi ke, ni jubah Nabi ke, tak boleh bohong. Kalau bohong, masuk neraka. Kompom-kompom dah. Jadi tak boleh bohong. Persoalannya, macam mana nak memastikan yang tu memang milik Nabi, itu barang Nabi. Zaman teknologi sekarang ni canggih. Akhirnya mereka buat macam mana? Mereka ambil jubah. Dia dulu Nabi ada pakai satu jubah naik ke langit Isra' Mi'raj. Bila Nabi turun, Nabi buka jubah tu, Nabi bagi kepada seorang sahabat Nabi. Dialah yang memegang jubah tu. Kemudian dia simpan jubah tu dalam satu bekas. Kemudian bila dia nak meninggal, dia wasiat pada waris dia, anak dia apa semua, turun-turun bekas tu tak pernah dibuka. Turun-temurun sampailah kepada zaman moden kita sekarang ni. Akhirnya bekas tu dibuka. Buka tak lusuh sikit pun. Kalau barang lama lah, kalau baju kita lama-lama habis dah, silap jadi debu ke apa, dah lusuh lah. Barang lama beribu tahun. Yang ni tak ada, elok lagi jubah Nabi. Siap dekat poket jubah Nabi tu ada kayu sugi Nabi. Kayu sugi kita hilang sebulan, lepas tu baru jumpa dekat atas jamban bilik air. Time tu dah kering habis dah. Macam kayu terus dah, sebab tinggal lama. Yang ni elok lagi, kayu sugi Nabi dekat poket jubah Nabi. Lah kali macam mana nak pastikan bahawa ni betul-betul? Sebab ni dah lama, dari mulut ke mulut dia kata ni jubah Nabi, jubah Nabi. Dah nak mengesahkan dia. Jadi dia buat ujian DNA.
Nah, ambil, sebab bila kita pakai jubah macam ni, kulit kita akan kena melekat sikit ke ni. Jadi boleh tahu. Sebab tu pakar forensik dia boleh tahu. Kalau jumpa baju dia boleh tahu baju ni siapa punya, siapa pakai. Kan? Jadi gitu kan. Ambil jubah Nabi, buat sampel, cek DNA. Termasuk dengan kayu sugi tadi. Bila cek DNA, nah, yang pertama kata ustaz tu, keluar satu cahaya dalam skrin. Skrin komputer tu keluar cahaya. Nah, dia kata tak pernah berlaku macam ni dalam cek DNA keluar cahaya, melainkan yang ini. Situ satu pembuktian dah, memang ini bukan sebarangan orang punya. Yang kedua, bila cek DNA biasanya kita semua ni dia ada nombor. Ada nombor 01 ke berapa ke, 11 berapa ke. Dia ada nombor dia. Nombor tu lah makna kata kita punya kromosom DNA kita ni. Tapi bila cek yang jubah Nabi ni, nombor dia kosong. Tak ada angka langsung, kosong saja. Dia kata tak pernah lagi dalam sejarah bahawa cek DNA orang nombor dia kosong, melainkan satu ni saja. Maknanya tak ada siapa yang DNA-nya sebiji macam DNA Nabi. Hebatnya baginda Nabi SAW. Tak cukup dengan tu, bila cek jubah Nabi ni, jumpa macam batu-batu kecil. Ada batu-batu kecil. Bila dicek bawah komputer bahagian lab ni, cek batu ni bukan sumber daripada bumi. Mana datang batu ni? Cek tanya pula geng-geng yang lebih pandai dalam bab sains angkasa lepas apa semua, katanya batu tu datang daripada luar, daripada meteor. Maknanya memang sungguh Nabi pernah naik ke langit, macam mana ke angkasa lepas ke wallahu alam. Nah, kerana kesan tu ada. Ini satu lagi pembuktian. Nah, orang yang kaji tu semua asalnya orang putih, kafir lah. Kan? Bila kaji-kaji semua pakat masuk Islam. Itu hebat baginda Nabi SAW. Walaupun Nabi dah wafat, kerana Nabi masih lagi ada orang masuk Islam. Kita tak meninggal lagi, tak ada orang lagi masuk Islam sebab itu. Nampak? Tu kan, hebat Rasulullah SAW. Tu mukjizat baginda Nabi SAW. Tu syarat kedua. Syarat yang ketiga, nak kata sahabat, mestilah dia bertemu ataupun bersama dengan Nabi. Pertama tadi hidup zaman Nabi. Yang kedua, dia kena beriman dengan Allah dan Rasul sampai akhir hayat dia. Yang ketiga, dia mesti pernah bersama dengan Nabi. Maksud bersama ni bertemu. Sama ada bertemu dalam majlis ilmu Nabi atau bertemu Nabi dalam peperangan jihad. Kalau dia ada sekali waktu tu, itu dikira sahabat. Tapi kalau dia ada syarat pertama, hidup zaman Nabi, tapi yang kedua dia beriman dengan Allah dan Rasul, yang ketiga tak ada, dia tak pernah bertemu Nabi, maka di sini berlaku khilaf di kalangan ulama. Setengah pandangan ulama kata tak dikira sahabat. Setengah pandangan yang kecil kata boleh juga dikira sahabat. Contohnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia tak pernah bertemu Nabi. Dia hidup zaman Nabi. Dia duduk di Yaman, Nabi duduk di Madinah. Bila dia nak datang jumpa Nabi, dia rindu sangat nak jumpa Nabi, dia pergi rumah Nabi kat Madinah. Kebetulan Nabi tak ada, Nabi pergi keluar berperang, berjihad. Kata anak Nabi, tak apa, tunggulah Sa'ad. Tapi dia tak boleh lama-lama sebab mak dia sakit dekat Yaman. Jadi dia pun tak boleh lama. Dia kata tak apalah, saya balik dululah, kirim salam lah dekat Rasulullah, tak apa nak jumpa. Dia kata sebab mak saya sakit. Dia pun balik. Bila dia balik, Nabi pun balik. Tapi Allah nak tunjuk kan, Siti Fatimah anak Nabi, dia terlupa nak tanya dekat lelaki tu nama dia apa. Jadi dia tak tanya nama lelaki tu apa. Dan dia pula terlupa nak cerita kat Nabi bahawa tadi ada seorang lelaki datang nak cari Nabi. Nabi balik, Nabi sendiri tanya, wahai anakku, tadi ada tak orang cari aku? Kata anak Nabi, ada. Adalah, dia kata. Lupa nak beritahu. Nama dia lupa nak tanya. Tak perasan nama dia apa. Nabi senyum. Nabi kata, aku kenal dah. Nama dia Uwais Al-Qarni. Padahal Nabi tak jumpa dia. Siapa bagi tahu Nabi? Malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi, Uwais Al-Qarni ni penduduk dunia memang tak berapa kenal dia, sebab dia tidak masyhur. Dia jenis pendiam, duduk sorang-sorang dan sebagainya kan? Dan dia ni Allah uji dengan penyakit sopak. Penyakit sopak ni macam corona zaman kita lah. Sopak ni dulu dia jenis penyakit berjangkit. Jadi bila penyakit berjangkit, orang tak nak dekat lah dengan dia.
Macam kita kat zaman corona ni, nak dengar kata positif lari terus. Padahal positif ni positif hamil. Jadi orang tak nak kawan dia tinggal seorang dia, Uwais Al-Qarni. Walaupun begitu kata Nabi, penduduk dunia tak kenal dia, tapi seluruh penduduk langit menyebut-nyebut nama dia. Allah. Langit ni maksudnya malaikat dah. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua sebut nama Uwais. Sebab apa? Sebab dia sungguh-sungguh kuat beribadat kepada Allah. Kuat sungguh dan dia tak suka menunjuk-nunjuk. Dia tak dia nak tunjuk-tunjuk kat orang. Lepas tu ada orang dia bila dengar cerita ni, sebab tu saya tak datang surau Ustaz. Sebab tak nak tunjuk-tunjuk kat orang. Itu hang balok lihat. Nak ceritanya, dalam perbincangan ulama, Uwais Al-Qarni ada yang kata jadi sahabat, ada yang kata tidak. Yang kata jadi sahabat walaupun dia tak pernah bertemu Nabi, tapi sebab dia masyhur, Allah kenal dia, malaikat-malaikat semua kenal dia, dan Allah puji dia. Dan kalau Allah puji, Nabi pun tahu dah nama dia, maka dianggap sebagai sahabat. Setengah pandangan kata tak dikira sahabat sebab dia tak pernah bertemu dengan Rasulullah. Jadi itu kita serah, tu tak jadi masalah lah, perkara khilaf. Tapi nak ceritanya sahabat. Nak bagi faham maksudnya sini. Jadi kalau kita lah kata Allah takdir kita dapat mimpi jumpa Nabi, jangan kata kita sahabat tak. Bangun-bangun pagi kata aku tak payah jemaah dah, aku sahabat lah. Sahabat benda. Sahabat persatuan, persatuan taman boleh lah. Ni sahabat Nabi tak boleh. Walaupun dapat jumpa Nabi, sehingga ulama bicara walau jumpa Nabi dalam keadaan yaqazah. Biasa orang jumpa Nabi dalam tidur mimpi kan. Tapi ada orang Allah buat dia jumpa Nabi bukan mimpi, jaga. Betul-betul ni. Bukan tidur apa, betul-betul boleh salam tangan Nabi, boleh peluk Nabi, ada Allah buat. Antaranya yang dapat jumpa Nabi Al-Qazah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Seorang wali Allah, wali kutub, dapat bertemu Rasulullah padahal dia bukan hidup zaman Nabi, dia hidup kemudian. Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat. Tapi atas izin Allah dapat bertemu Nabi. Kalau Wahabi dengar benda ni, marah dia. Dia kata ustaz ni tak betul ni, sesat ni. Nampak? Sebab dia tak percaya benda-benda macam ni. Kan? Dan apsalah kita nak kata tak percaya. Kita belajar sifat 20, belajar tentang kuasa Allah. Mudah ke susah bagi Allah nak menghadirkan orang yang dah mati bertemu dengan kita? Mudah bagi Allah. Sampai ulama bicara, orang tanya ulama, boleh tak boleh Allah masukkan bumi ke dalam lubang jarum yang sangat kecil? Kacang goreng. Senang saja, sama ada bumi jadi kecil atau lubang jarum jadi besar, Allah masuk, kan tak ada masalah. Dan kalau bumi dengan lubang jarum pun Allah boleh buat, apatah lagi yang lain-lain kan? Mana Allah boleh buat belaka atas kekuasaan Allah. Jadi kalau Allah nak hadirkan Nabi dalam bentuk ruh dan jasad bertemu dengan satu orang, mudah bagi Allah kan? Jadi tak ada yang mustahil. Tu. Jadi itulah maknanya sama ada dikira sahabat atau tak sahabat. Masabihi dhalam. Maksud masabihi dhalam iaitu yang menerang, masabih yang menerangkan, umpama pelita lah, az-zalam yang sangat kelam. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni diumpamakan seperti cahaya pelita yang menerangkan yang gelap. Yang gelap ni mana? Kita. Maksudnya apa? Kalaulah sahabat Nabi tak menyampaikan dakwah di luar kota Mekah dan Madinah, nescaya hari ini kita tidak akan Islam, wahai Melayu sekalian. Betul tak? Tengok nenek moyang kita dulu-dulu agama apa. Jadi kerana perjuangan para sahabat lah, betul para perjuangan para tabi'in, lepas tu tabi'in, para alim ulama, dan akhirnya sampailah Islam ke tanah Melayu, dan hari ini kita jadi Islam. Kan? Jadi apakah salahnya kita sambut maulid kelahiran Nabi, sambut perjuangan sahabat? Sebab kerana mereka lah hari ini kita jadi Islam. Sehingga kan kata ulama, hari lahir Nabi, malam hari lahir Nabi lebih hebat daripada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar ada dalil Qurannya.
Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tapi ulama jawab, malam Nabi dilahirkan lagi besar, lagi hebat daripada malam Lailatul Qadar. Kerana apa? Kerana kalau tidaklah Nabi dilahirkan, nescaya tidak ada malam Lailatul Qadar. Kalau tak adalah Nabi dilahirkan, tak adalah Islam kita. Kalau tak adalah Nabi dilahirkan, tak ada azan berkumandang. Tak ada Nabi dilahirkan, tak ada surau ni, tak ada masjid, tak ada kita semua ni. Nah, jadi kerana baginda Nabi SAW rahmatan lil alamin, nah, kita semua hari ini mendapat keberkatan daripada Allah, rahmat daripada Allah. Atas curahan rahmat yang Allah limpahkan ke atas Nabi, terlimpah kepada kita, insya-Allah. Jadi cukup dah tu. Makin sengit aja. Jadi kita berhenti zakat ni dulu kan. Kita sambung kuliah seterusnya nanti pada kuliah yang akan datang. Berhenti dekat wabakdu. Nanti nak masuk isi dia dah. Berhenti wabakdu. Jadi cukup sekadar tu, dan macam biasalah ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi pakar-pakarlah tuan-tuan, niatlah membeli sambil menderma, insya-Allah. Jadi telur masin tak ada. Telur masin minta maaf lah, tak ada. Itik merajuk tak nak bertelur. Betul. Tak nak bertelur pula dia, tak tahu. Allah, macam-macam. Jadi cukuplah sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.